Bismillahirrahmanirrahim. Video saya yang lepas berkaitan dengan redox adalah 3 bulan yang lepas. So saya mohon maaf sebab lama sangat tak buat videonya. So saya akan sambung berkaitan dengan aspek yang keempat untuk tindak baras pengoksidaan dan penurunan. Redox, kalau ingat lagi dalam video-video sebelum ini kita sudah bercakap berkaitan dengan aspek oksigen, hidrogen dan juga pemindahan elektron. Yang saya belum sentuh adalah berkaitan dengan perubahan nombor pengoksidaan. Yang ini. Okey. Tetapi sebelum kita nak tengok perubahan nombor pengoksidaan, kita perlu tahu apa itu nombor pengoksidaan. Okey. Nombor pengoksidaan ni untuk menentukannya ada beberapa cara. Iaitu ada 8 garis panduannya. Okay. So nak mudahnya sebenarnya nombor pengoksidaan ini adalah cas unsur dalam sebatian jika pemindahan elektron berlaku dalam atom untuk membentuk ikatan kimia dengan atom lain. Biasanya dia memang berkaitan dengan cas lah. Okay, nanti kita akan tengok garis panduan dia. Okay. Yang pertama, macam mana kalau dia tak ada cas? Contoh unsur. Unsur macam natrium, karbon, helium, oksigen, klorin. Ini kan semua tak ada cas. Jadi, nombor pengoksidaannya adalah sifar. Okay. Contoh soalan ada pada soalan 1D ni. Ini adalah pada muka surat 12 buku teks. So, tengok soalan nombor 8 ini. Okay, S8 maksudnya unsur sulfur. Sulfur ni bukan formula dia S sahaja. Dia adalah S8. Sama macam gas oksigen. Gas oksigen formula dia O2, betul tak? Jadi, untuk sulfur, formula untuk sulfur adalah S8 sebenarnya. Okey. Jadi, ini adalah unsur. Jadi, nombor pengoksidaan sulfur di sini adalah 0. Kenapa? Sebab ini unsur. Itu sahaja. Itu adalah daripada garis panduan yang pertama. Okey. Yang kedua, nombor pengoksidaan bagi ion monoatom adalah bersamaan dengan cas pada ion itu. Maksudnya, contoh dia kata kat sini, ion kuprum 2, cas ni adalah, formula bagi ion kuprum 2 adalah Cu2 positif. Cas apa? 2 positif. Nombor pengoksidaan dia? Positif 2. Satu berkaitan dengan nombor pengoksidaan. Sedikit berbeza dengan cas adalah, nombor pengoksidaan kita akan tulis simbol dahulu, kemudian nombor. Kalau cas kita akan tulis nombor dulu, baru simbol. Ini cas, yang ini nombor pengoksidaan. Itu jangan kelirulah, jangan terbalik. Okey. So, contohnya, kalau kita tengok natrium klorida kan? Dekat sini, ini adalah ion natrium, ini ion klorida, betul tak? So, kalau ion natrium, formula dia Na positif. Ion klorida, formula dia Cl negatif. Okey. Di ion natrium ni punya nombor pengoksidaan lah positif 1. Sebab cas dia 1 positif. Klorin di sini dalam ion klorida negatif 1. Nampak tak? Dia mengikut cas itu. Kalau kita ada contoh magnesium oksida. Okey. Ini ion magnesium Mg2 positif. Ini ion oksida O2 negatif. Jadi, nombor pengoksidaan magnesium dalam ion magnesium adalah apa? Ikut cas dia lah. Positif 2. Simbol dulu baru nombor. Nombor pengoksidaan oksigen dalam ion oksida adalah negatif 2. Nampak? So, dia ikut pada cas itu. Nombor pengoksidaan adalah untuk ion monoatom adalah mengikut cas pada ion itu. Nanti kalau kita dah buat latihan tu, nanti you will see better lah. Okey.
Nombor pengoksidan unsur dalam sebatiannya bagi kumpulan 1, kumpulan 2 dan kumpulan 13 adalah masing-masing positif 1, positif 2 dan positif 3. Itu macam ion natrium tadilah. Okey. Yang keempat, jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam satu sebatian ialah sifar. Jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam sebatian adalah sifar. Okey. Apa ke bendanya ni? Okey, contoh tadi saya sebut NaCl kan. Kita sebut nombor pengoksidaan untuk natrium adalah positif 1. Nombor pengoksidaan untuk klorin adalah negatif 1. Tetapi nombor pengoksidaan untuk sebatian ini, the whole thing is kosong. Itu maksud statement ni. Maksud statement nombor 4, jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam satu sebatian. This whole thing sama dengan kosong. Adakah mesti sebatian ion sahaja? Tak semestinya. Dia contoh karbon dioksida. Okey? Nombor pengoksidaan bagi karbon dioksida adalah kosong. Tapi karbon, nombor pengoksidaan yang lain. Oksigen dalam karbon dioksida, nombor pengoksidaan yang lain. Dia kalau kita tengok the whole sebatian is kosong. Apa lagi? Contoh lain yang complicated sikit. Contoh CuSO4 kan banyak unsur ni kan. The whole thing nombor pengoksidaan dia adalah kosong. Tapi kalau kita tengok setiap satu unsur ini, dia akan bukanlah kosong. Dia akan ikut pada charge dia. Ikut pada rule nombor 2 tadi. So kita akan hitung satu-satu dan only you will see lah. Okay, nanti saya akan go step by step macam mana nak hitung. Okay, next. Yang kelima, jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam ion polyatom. Okay, jumlah nombor pengoksidaan bagi satu ion polyatom adalah bersamaan charge pada ion itu. Apalah dia cakap. Okay, tak complicated pun. Contoh yang dia bagi ni ion amonium kan. Saya ambil ion sulfat pula. Ion sulfat. Ion sulfat charge dia 2 negatif kan. So jadi nombor pengoksidaan bagi ion sulfat adalah negatif 2. Ikut charge dia. Ni, ikut ni. Lebih kurang monoatom tadilah. Cuma ni polyatom. Kenapa dia dipanggil polyatom? Sebab ada banyak atom dalam satu ion ni. Itu sahaja. Okey, sekali lagi. Kalau kita ada ion karbonat. Yang ini, so untuk jawab soalan ni, you kena ingat dah lah charge untuk setiap ion. Ion karbonat is CO3 2 negatif. Jadi, nombor pengoksidaan ion karbonat adalah negatif 2. Itu maksud statement tu tadi. Okey. Kita pergi kepada syarat yang ke-6. Nombor pengoksidaan bagi hidrogen dalam sebatian biasanya positif 1 kecuali dalam logam hidrida iaitu negatif 1. Mana datang logam hidrida? Okey, setakat ini tak pernah lagi kita ada soalan atau persamaan yang melibatkan logam hidrida. Tetapi bagi tujuan nombor pengoksidaan you mesti tahulah. Nombor pengoksidaan hidrogen dalam salah satu sebatian is always positif 1 kecuali dalam logam hidrida. So dia dah bagi contoh kat sini. Okey, kalau dalam contoh ni hidrogen klorida dia bagi. Okey, katalah saya tak nak bagi contoh. Tak gunalah sebab dah ada dalam buku teks. Kalau lah saya ambil contoh air. Maksud statement nombor 6 ini adalah nombor pengoksidaan hidrogen di sini adalah positif 1. Itu sahaja statement dia. Sebab yang ini bukan logam hidrida. Air bukan logam hidrida. Macam mana nak identify dia adalah logam hidrida? Mesti ada logam, lepas tu belakang dia H. Ni NaH kan? It can be MgH2. Dekat sini, nombor pengoksidaan bagi hidrogen adalah negatif 1. Kalau tidak, selain daripada logam hidrida, nombor pengoksidaan hidrogen adalah positif 1. Contohlah, ini nanti you akan jumpa ni. Dekat sini. Ini nombor pengoksidaan hidrogen adalah positif
1. Macam tu. Itu sahaja statement dia. Alright. Okay, kita pergi pula the next syarat. Syarat nombor 7. Syarat nombor 7 kata, okay, nombor pengoksidaan bagi oksigen dalam satu sebatian biasanya adalah negatif 2 kecuali dalam peroksida. Sama. Okey, saya ambil contoh air juga tadi. Ni dia bagi MgO kan? Ni air. Contoh air tadi kan? Tadi kita kata H ni adalah positif 1. Always positif 1 kecuali dalam logam hidrida. Oksigen ni is always negatif 2 kecuali dalam peroksida. And air is not a peroksida. So, dekat sini negatif 2. Alright. Selain daripada tu, apa contoh lain? Contohnya lithium oksida. Kat sini nombor pengoksidaan bagi oksigen adalah negatif 2. Okey. Kalau peroksida hanya satu sahaja yang ada dalam silibus you setakat ini yang saya pernah jumpa, iaitu hidrogen peroksida. Yang you pernah jumpa dalam bab 7 kadar tindak balas, iaitu berkaitan dengan mangkin. Nanti tengok balik. So di situ sahaja nombor pengoksidaan oksigen adalah negatif 1. Okey, yang terakhir, syarat yang terakhir, garis panduan yang terakhir, nombor pengoksidaan bagi unsur kumpulan 17 dalam sebatian biasanya ialah biasanya adalah negatif 1. Okey. So, nombor pengoksidaan fluorin sentiasa negatif 1, yang lain-lain is negatif 1 kecuali terikat dengan unsur yang lebih elektronegatif seperti oksigen. Maka nombor pengoksidaan bernilai positif. Nanti kita akan tengok contoh. Seperti yang dia beri contoh ni, nanti kita akan tengok jugalah. Kita akan hitung. Okey, so saya harap fahamlah daripada garis panduan tu. Okey, kita akan pergi kepada video yang seterusnya, di mana saya akan menjawab, kita akan menjawab bersama, iaitu aktiviti 1.2. Okay, see you in the next video.